Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 21 MP 024 Nurul Hamizah binti Haji Zaini, InsyaAllah akan menyampaikan mengenai resensi buku bertajuk How to Win Friends and Influence People, bab 1.1 bertajuk If you want to gather honey, don't kick over the beehive. Dari segi penilaian kandungan bab ini menjelaskan bahawa isi kandungan yang diceritakan oleh penulis ini sangat menarik dan jelas. Gambaran dan cerita yang diungkapkan dalam buku ini dihuraikan secara detail. Kemudian beralih kepada manfaat. Di antara manfaatnya ialah pelbagai manfaat yang diperolehi daripada cerita beliau boleh dikaitkan dalam kehidupan kita. Kita hendaklah bersikap jujur dan amanah dalam melakukan suatu perkara. Sikap ego dalam diri kita boleh memusnahkan keharmonian bersama keluarga, rakan kerja dan orang di sekeliling kita. Mengajar kita sentiasa berfikir positif dalam melakukan sesuatu perkara. Fikiran negatif dan mengeluh tidak akan membangun individu yang berjaya dan selalunya berakhir dengan sia-sia. Selain itu, sikap sentiasa hormat menghormati sangat penting dalam hidup kita. Belajar untuk sentiasa memaafkan dan tidak berdendam walau seteruk mana pun kesilapan mereka lakukan. Kemudian, kelemahan dan kelebihan buku ini. Antara kelebihan yang terdapat dalam buku beliau ini ialah banyak memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca dan mudah dipahami, serta contoh-contoh yang diberikan berdasarkan kehidupan nyata agar pembaca mudah memahami dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat 4 buah cerita yang diungkapkan oleh beliau dan beliau menulis dengan kemas dan tersusun. Manakala kelemahan dalam buku ini ialah banyak penggunaan ayat gambaran dan kadang ianya menjadi sukar untuk dipahami. Selain itu, para pembaca berasa bosan kerana kurang tarikan dari segi gambar ilustrasi, kerana gambar adalah alat media yang dapat digunakan untuk menjelaskan maksud cerita melalui bahasa visual. Intisari. Yang pertama, apabila kita mengkritik seseorang, kebiasaannya akan menimbulkan perasaan negatif dalam diri individu tersebut. Ada kalanya mereka boleh menerimanya, tetapi kebanyakannya tidak. Kebanyakan tindak balas diri kita apabila dikritik akan sentiasa mencuba memberikan alasan untuk menyelamatkan diri walaupun mereka telah melakukan kesalahan. Kritikan akan membuat luka pada hati mereka dan akan merasa diri mereka dijatuhkan. Ini sama seperti cerita yang diungkapkan penulis mengenai kriminal yang berlaku di New York dan kebanyakan mereka tidak mempersalahkan diri mereka. Mereka akan memberikan alasan atas perbuatan mereka itu supaya mereka tidak dipenjarakan. John Wanamaker berkata, kesalahan berapapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan mempersalahkan diri mereka sendiri. Kritikan adalah sia-sia kerana ia meletakkan seseorang pada defensi dan biasanya membuat mereka berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri. Kritikan adalah berbahaya kerana ia melukai kebanggaan seseorang yang berharga, menyakiti rasa kepentingannya dan menimbulkan rasa dendam. Yang kedua, apabila memberi kritikan, kita juga mengenal adab hormat menghormati dan sopan dalam menegur rakan dan sebagainya. Seperti kisah seorang safety coordinator bernama George yang kerap menegur pekerjanya apabila tidak menggunakan helmet keselamatan, tetapi teguran beliau seolah-olah mencuba menjatuhkan pekerjanya. Tindak balas pekerja pun tidak hormat kepada beliau serta menanggalkan helmet mereka apabila beliau sudah pergi.
Tetapi pada kemudian harinya, beliau menegurnya secara baik dengan intonasi lembut dan hormat. Dengan sikap demikian, teguran pun boleh diterima dengan baik. Mereka pun sentiasa menggunakan helmet keselamatan. Yang ketiga, walaupun kesalahan besar manapun yang mereka lakukan, kita hendaklah belajar untuk memaafkan mereka serta mengajar mereka dengan cara yang betul. Seperti kisah seorang juruterbang yang mengalami kerosakan pada enjin kapal sewaktu beliau berada di udara. Kerosakan tersebut adalah disebabkan mekaniknya yang silap menggunakan minyak kapal. Perkara ini boleh mengakibatkan fatal kepada juruterbang tersebut. Namun beliau tidak memarahi mekanik tersebut kerana mekanik sedar akan kesilapan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dengan teguran yang baik diberikan kepada mekanik tersebut, mekanik pun tidak mengulanginya lagi. Dan yang keempat adalah akibat selalu mengkritik dan mencari kesalahan, kita lupa dengan kebaikan yang telah dilakukannya kepada kita. Ini seperti kisah Father Forget, iaitu seorang ayah kerap mencari kesilapan anaknya. Anaknya dimaki dan dipermalukan. Tetapi kasih sayang seorang anak tidak terputus yang memberikan kesedaran kepada ayahnya. Tidak lama kemudian, ayah menyedari kesilapannya selama ini kerana kerap mencari kesalahan dan kesilapan. Bukannya ayah tidak mencintai anaknya, tetapi dia terlalu mengharapkannya pada masa mudanya. Dengan menyadari kesilapannya, ayah akan berjanji menjadi seorang ayah yang baik dan sentiasa mendampingi anaknya. Dengan itu, kita boleh pelajari daripada mengutuk orang. Mari kita cuba memahami mereka. Mari kita cuba fikirkan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Itu jauh lebih menguntungkan dan menarik daripada kritikan. Dan ia melahirkan simpati, toleransi dan kebaikan. Sinopsis. Teknik asas dalam mengenalikan orang. 1. Memahami kehendak atau keinginan mereka. Yang kedua, berikan mereka masa untuk berfikir secara positif. Yang ketiga, berikan mereka ruang atau peluang. Yang keempat, belajar untuk melihat semua perkara daripada sudut positif daripada negatif. Oleh itu, jangan salahkan atau kecam sesiapa dalam apa jua perkara, tidak kira betapa buruknya mereka lakukan. Dan akhir sekali, kesimpulan. Daripada kita melakukan keburukan pada seseorang, lebih baik kita mencuba untuk memahami mereka, memahami apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan. Ini lebih baik daripada kita mengkritik keburukan mereka. Dengan ini, kita akan sentiasa mempunyai perasaan simpati, toleransi dan kebaikan. To know all is to forgive all. As Dr. John said, God himself, Sir, does not purpose to judge man until the end of his day. Why should you and I?